Jadi bila kita rujuk pada cekdek.cc kan, sebab apa Tun Mahathir meletak jawatan? Kan, kalau kita tengok dalam cekdek.cc lah. Kan, jadi dalam cekdek.cc ni dia sebut Tun Mahathir ni meletakkan jawatan kerana dia tidak mendapat sokongan majoriti ahli dewan. Tu yang orang kata apa? Itu yang ada di dalam orang kata apa? Di dalam keputusan yang dibuat oleh Tun Mahathir pada waktu itu di dalam blog dia sendiri. Di dalam blog dia sendiri dia kata pada waktu itu sebab dia meletak jawatan adalah kerana tidak mendapat sokongan daripada majoriti ahli dewan. Jadi tidak mendapat kepercayaan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan rujuk dalam perkara 43, perkara 43 ni adalah berkaitan dengan jemaah menteri. Ni saya buka perlembagaan. Saya buka perlembagaan. Jadi dalam perkara 43 ni adalah berkaitan dengan jemaah menteri. Tuan-tuan rujuk dalam perkara 4. Dalam perkara 4 ni dia bagi tahu bahawa jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan jemaah menteri, melainkan jika atas permintaannya Parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi tanjak bantuan RM berapa? Tanjak bantuan macam mana tu? Macam mana tu Abang Cuma tanjak bantuan? Tak pernah dengar ni tu nama. Jadi dekat sini dia bagi tahu dalam perkara 4, jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan jemaah menteri, melainkan jika atas permintaannya Parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi pada waktu itu Tuan Mahathir ada dua. Tuan Mahathir ada dua, sama ada untuk dia meletakkan jabatan jemaah menteri ataupun dia kena membubarkan Parlimen. Jadi pada waktu itu dia tidak membubarkan Parlimen. Sebab apa? Didesak pada waktu itu, kita pun tahu masuk dalam surat khabar, walaupun Syed Saddiq nak spin, orang ni nak spin, orang ni nak spin, tapi memang masuk dalam surat khabar bahawa ada desakan antaranya daripada Nasaruddin Nasution sendiri yang buat ceramah di Sabah. Video tu masih ada lagi di YouTube di Sarawak. Dia mengatakan bahawa sudah tibanya masa untuk Anwar Ibrahim ambil alih. Dan juga ada juga daripada Ronnie Liu, kalau tuan-tuan pernah baca, DAP juga mendesak bahawa supaya Tuan Mahathir meletakkan jawatan dan menyerahkan kuasa kepada Anwar Ibrahim. Jadi tuan-tuan, macam saya buat live baru ni tentang seorang ahli PKR tu yang mengatakan seorang Perdana Menteri boleh melepaskan jawatan kepada Perdana Menteri yang lain. Tak boleh tuan-tuan. Sebab apa Tuan Mahathir tidak tidak membubarkan Parlimen? Kerana ingin memberi laluan kepada Anwar Ibrahim. Sebab itu adalah syarat di dalam perlembagaan. Makanya di situ Perdana Menteri dia tak boleh nak lantik Perdana Menteri yang lain. Tak boleh. Dia boleh letak jawatan ataupun dia bubar Parlimen je. Dia tak boleh nak lantik kata Anwar hang jadi Perdana Menteri. Tak boleh. Sebab kuasa untuk melantik seorang Perdana Menteri ni duduk dalam perkara 40, iaitu badan eksekutif. Badan eksekutif di dalam Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat. Kalau kita tengok di dalam perkara 40 dalam perkara 40 Fasal 2, dia menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong boleh bertindak menurut budi bicaranya pada melaksanakan fungsi yang berikut, iaitu melantik seorang Perdana Menteri. Jadi dalam perlembagaan dah bagi tahu dah, tak ada dalam perlembagaan yang mengatakan seorang Perdana Menteri boleh melantik Perdana Menteri yang lain. Seorang Perdana Menteri dia boleh letak jawatan ataupun dia boleh minta untuk bubarkan Parlimen. Tapi yang ada kuasa untuk melantik Perdana Menteri ini adalah Yang di-Pertuan Agong. Jadi proses tu telah berjalan sebagaimana tuntutan yang dibuat oleh kerajaan Pakatan Harapan pada waktu itu. Jadi untuk memberi laluan kepada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri iaitu Tun Mahathir Mohamad kena letak jawatan. Syarat dia memang macam tu. Syarat dia kena letak jawatan. Jadi yang jadi masalahnya sekarang ni bukan duduk masalah kat kita, kerajaan tebuk atap, bukan mandat rakyat dan sebagainya. Bukan masalah duduk kat kita. Masalah duduk kat mereka. Sebab apa? Apabila Tun Mahathir, mereka mendesak supaya Tun Mahathir meletakkan jawatan. Selepas Tun Mahathir meletakkan jawatan, Anwar Ibrahim, dia dapat menunjukkan tak majoriti? Dia tidak dapat menunjukkan majoriti. Walaupun mereka hari ni buat keluar video menafikan bahawa mereka mendesak Anwar untuk mereka mendesak Tun Mahathir untuk letak jawatan, tetapi sebelum itu dah keluar dah video. Antaranya adalah video yang yang dikeluarkan oleh lead Khalid Samad. Dia kata ada majoriti untuk Anwar Ibrahim membentuk kerajaan. Ada dah pengakuan-pengakuan yang dibuat yang mengatakan bahawa memang mereka yang mendesak supaya Tun Mahathir meletakkan jawatan untuk memberi laluan kepada Anwar Ibrahim.
Tetapi hari ni Syed Saddiq nak spin tu lantak pergi kat dia lah. Syed Saddiq ni kita tahu dia memang ada mental disorder. Dia tidak merujuk kepada fakta. Dia ikut dia punya rasa diri dia saja dengan dia punya kaki ampu dah. Dia kira nak mengampu . Jadi di situ Tun Mahathir telah menetapkan jawatan mengikut undang-undang, mengikut perlembagaan sendiri. Iaitu dalam perkara tadi saya baca pada tuan-tuan, dalam perkara 43. Dalam perkara 43, di dalam perkara 43 jemaah menteri di dalam fasal 4. Jadi dia letak jawatan. Jadi Tun Mahathir dia tak boleh serah jawatan. Dia tak boleh serah jawatan kepada Anwar Ibrahim. Dia tak boleh mengesyorkan dan sebagainya. Dia boleh mengesyorkan tetapi dia tak boleh buat surat serah jawatan semua, tak boleh. Seorang Timbalan Perdana Menteri hanya boleh memangku ataupun mana-mana menteri boleh memangku jawatan. Macam ada seorang speaker PKR sebut, kenapa Tun tak bagi serah jawatan kepada Wan Azizah, sedangkan sebagaimana apabila Perdana Menteri duduk luar negara. Jadi Timbalan Perdana Menteri memegang jawatan sebagai Perdana Menteri, dia ni tu orang kata gila. Apabila seorang Perdana Menteri pergi ke luar negara, Timbalan Perdana Menteri memangku. Dia pangku jawatan. Bila dia memangku jawatan, adakah dia seorang Perdana Menteri? Tak. Dia masih lagi Timbalan Perdana Menteri, tetapi dia memangku jawatan Perdana Menteri sebab Perdana Menteri tidak berada di dalam negara. Jadi di situ kita nampak yang boleh lantik seorang Perdana Menteri ni adalah Agong. Daripada sudut perlembagaan sendirilah. Jadi macam mana yang di-Pertuan Agong nak melantik seorang Perdana Menteri ni? Dia ada juga, dia ada di dalam perkara 43 juga. Bagaimana yang di-Pertuan Agong nak melantik seorang Perdana Menteri? Okey. Di dalam perkara 43 fasal 2 A menyebut bahawa jemaah menteri hendaklah dilantik seperti yang berikut, iaitu yang di-Pertuan Agong hendaklah terlebih dahulu melantik sebagai Perdana Menteri untuk mempengerusikan jemaah menteri seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat itu. Jadi orang kata apa, yang di-Pertuan Agong ni dia boleh melantik seorang tuanku boleh melantik, minta maaf yang di-Pertuan Agong boleh melantik seorang Perdana Menteri, tetapi pada hematnya seorang Perdana Menteri itu mempunyai majoriti. Ini dalam perlembagaan. Ini saya beritahu tuan-tuan lah, walaupun geng-geng Pakatan Harapan ni depa mencakap ikut dan depa ya, tapi depa tak rujuk pada perlembagaan pun untuk membentuk kerajaan, untuk orang kata apa, melantik seorang Perdana Menteri, semuanya duduk dalam perlembagaan. Ni bukan kira mandat rakyat tak mandat rakyat. Walaupun ada mandat rakyat, dia kena merujuk pada perlembagaan, sebab perlembagaan adalah undang-undang tertinggi dalam negara kita. Kalau betul nak sembang pasal mandat rakyat, bubarkan parlimen. Mudah ya cerita, bukan payah pun. Bubarkan parlimen, buat pilihan raya semula, kita tengok rakyat pilih yang mana. Itu baru betul mengembalikan mandat rakyat. Tapi apa yang mereka cuba buat sekarang ni adalah mengembalikan kuasa mereka. Mengembalikan tampuk kuasa mereka, bukan mengembalikan mandat rakyat. Rakyat dah tak mahu dah kat mereka. Rakyat dah tak nak dah kepada mereka. Jadi kalau kita tengok dalam perkara 42A menyebut bahawa jemaah menteri hendaklah dilantik seperti berikut. Yang di-Pertuan Agong hendaklah terlebih dahulu melantik sebagai Perdana Menteri untuk mempengerusikan jemaah menteri seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Jadi sebab itulah yang Pertuan Agong panggil seorang perseorang. Tuanku panggil seorang perseorang untuk tengok ada tak majoriti. Tapi masalahnya Anwar Ibrahim tidak dapat majoriti. Anwar Ibrahim tidak ada majoriti. Tidak ada majoriti untuk orang kata apa, untuk membentuk kerajaan yang baru. Jadi Muhyiddin Yassin yang mendapat majoriti. Ini bukan kira mandat rakyat tak mandat rakyat. Mereka gagal. Jadi bila mereka gagal, mereka saja menggunakan konon-kononnya ada rampasan kerajaan dan sebagainya. Mana ada rampasan? Konflik ni berlaku daripada mereka sendiri. Kalau kita tengok kenapa Azmin lari? Azmin lari adalah kerana mereka sendiri yang buat video Azmin main bontot dan sebagainya. Mereka, bukan ada orang UMNO, bukan ada orang PAS pun yang buat video, mereka sendiri. Dan kalau kita tengok kenapa Zuraida lari, mereka sendiri yang buat perhimpunan supaya memecat Zuraida, bukan kita tak buat apa pun, UMNO tak buat apa, BN tak buat apa. Tapi biasalah Pakatan Harapan ni, bila mereka gagal UMNO salah, Datuk Najib salah. Pasal Datuk Najib Razak tak ada kena-mengena pun dalam konflik mereka ni. Mereka sendiri yang buat mereka sendiri yang buat konflik yang bercelaru secara halaman. Lepas tu PH Bedal ikut dan je, bukan ikut fakta. Ya betul, mereka bedal ikut dan je. Jadi tuan-tuan tengok hari ni dalam perlembagaan dah menyebut. Jadi
Muhyiddin Yassin ada majoriti. Bila dia ada majoriti, dia boleh dapat orang kata apa, membentuk kerajaan daripada sudut undang-undang di dalam perkara 40, dalam perkara 40 2A 43 2A, dan juga Yang di-Pertuan Agong menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana di dalam perkara 40 2A, iaitu bagi melantik seorang Perdana Menteri. Jadi tak ada istilah kerajaan pintu belakang, tak ada istilah kerajaan mengambil mandat rakyat, tak ada kena mengena, sebab konflik ni berlaku daripada dalaman sendiri. Jadi apabila kalau kata mereka nak mengatakan berkenaan dengan benda ni, kita minta lah. Kita minta, okey, PKP pun dah nak habis dah. 9 bulan ni dah nak habis. Kita minta, okey, kembalikan kepada rakyat. Kembalikan kepada rakyat untuk ni, bukan kata nak buat undi tak percaya dalam parlimen tu, bukan untuk mengembalikan mandat rakyat. Rakyat sekarang ni, kalau rakyat kalau kita tengok kepada interest overview, kalau kita tengok sendiri, rakyat dah mula menolak kerajaan Pakatan Harapan. Bermula daripada mana? PRK di Cameron, rakyat tolak, tak ada undi langsung kepada Pakatan Harapan. Kalau kita tengok di Semenyih, rakyat tolak mereka. Kalau kita tengok di Rantau, rakyat tolak mereka. Kalau kita tengok di Tanjung Piar, rakyat tolak mereka. Jadi kalau mereka kata ingin mengembalikan mandat rakyat, bubarkan parlimen. Bubarkan parlimen, buat pilihan raya yang semula dan kembalikan kuasa itu kepada rakyat. Rakyat yang akan pilih, bukan mereka yang pandai-pandai duk cakap tentang mandat rakyat. Lepas tu mereka buat keputusan sendiri. Sedangkan rakyat pun tak pilih mereka pun. Dan di saat sekarang ni, kita tak mau main politik. Sebab apa? Kita tahu ramai hari ni orang susah yang terjejas akibat daripada pandemik COVID-19. Itu yang perlu kita fikirkan. Ya betul, tentang terowong gaib. Mereka takut tentang terowong apa semua tu, takut terbuka cerita. Ramainya rakyat terjejas, ekonomi shutdown dan sebagainya. Itu yang perlu kita fokuskan. Kalau betul mereka katakan tentang mandat rakyat, okey fine. Rakyat tak ada masalah apa. Kami akan turun mengundi semula. Dan kami akan tunjuk bahawa Pakatan Harapan ni dah mati sebenarnya dalam hati rakyat. Dah tak ada dah orang nak fikir tentang Pakatan Harapan. Saya ajak kepada tuan-tuan satu. Ni basic lah untuk tuan-tuan buat analitik. Tuan-tuan pakai Google Trend. Tuan-tuan pakai Google Trend, tuan-tuan tengok. Berapa orang rakyat yang klik ataupun berapa orang rakyat yang kata tentang Pakatan Harapan. Tak ada, 0%. Tak ada siapa pun yang interest untuk ambil tahu tentang Pakatan Harapan. 0%. 0%. Tuan-tuan boleh buat trending. Tuan-tuan boleh buat analitik berdasarkan Google Trend. Tetapi mereka ni masih tak sedar diri. Masih tak sedar diri. Kita ada 6 stick stooges, iaitu Mazli, Tun Mahathir, Sheikh Sadiq, yang dekat luar negara kita ada 3 stooges, dekat Malaysia kita ada 6 stooges. Yang masih tak sedar, yang tak sedarkan diri. Dan kita ada lagi Anwar Ibrahim yang ada mental disorder, yang dia tahu adalah untuk jadi Perdana Menteri. Untuk jadi Perdana Menteri, dia bukan kira apa mesti rakyat. Dia tak kira pun. Dia kira tentang diri dia saja. Itu yang tuan-tuan kena faham. Jadi, kalau kata mereka cuba untuk menjatuhkan kerajaan PN yang ada hari ini, jadi kalau kata mereka cuba untuk jatuhkan, mereka cuba untuk gulingkan kerajaan yang mana hari ini dekat kepada rakyat. Yang dekat kepada rakyat. Apa yang rakyat minta, mereka laksanakan. Apa yang rakyat tidak suka, mereka orang kata apa, ambil tindakan. Itu yang kita nak, satu bentuk kerajaan yang dekat pada rakyat. Sekiranya mereka cuba untuk menggulingkan kerajaan PN, jangan risau, rakyat akan bangkit kali ini untuk jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan beramai-ramai. Kerana mereka cuba untuk menggulingkan satu kerajaan yang mana rakyat dah terima. Rakyat dah terima dan rakyat merasa selesa dengan kerajaan yang ada sekarang ni. Walaupun orang kata apa, kerajaan ni terbentuk di antara separuh daripada PPBM, UMNO, Perwafakat Nasional, tetapi rakyat selesa. Rakyat selesa, maknanya kerajaan yang hari ini ada dekat dengan rakyat. Dekat dengan rakyat dan menjaga status, yang paling pentingnya menjaga status Bumiputera dan juga hak keistimewaan orang Melayu. Itu yang paling pentingnya. Rakyat dah, orang kata apa, dah terima. Jadi kalau berlaku kucar kacir dan berlaku sesuatu perkara yang cuba diambil oleh pihak-pihak yang tertentu yang ingin berkuasa, mereka bukan fikir berkenaan dengan rakyat pun, mereka nak berkuasa je sebenarnya. Jadi kita akan bangkit untuk menentang mereka. Tak ada masalah apa. Kita akan bangkit, kita akan menentang mereka. Kerajaan lah ni dengar suara rakyat, ya betul. Nak tanjak satu, duit tak ada, nak beli. Betul, kerajaan yang ada sekarang ni memang kerajaan yang dekat kepada rakyat. Yang dengar cakap rakyat. Cantik tanjak tu, macam hulu balang istana. Terima kasih Abang Epul. Jadi jangan lupa, siapa nak minyak dot, klik kat bawah tu.
Sambil-sambil kita berpolitik, sambil-sambil kita menjana ekonomi. Dan tuan-tuan, siapa-siapa yang ada motor motor sport ke, motor hak nak hak yang rosak kat tepi jalan ke, hak yang orang panggil terbabas ke apa, nak towing, tuan-tuan boleh klik je link kat bawah tu, nanti saya akan channelkan kepada abang Acu Omar untuk orang kata 3 negara di Singapura, Thailand dan juga Malaysia untuk towing. Assalamualaikum Fik, masa MP bagi SD kepada YDPA hari tu, mereka bagi nama calon PM atau bagi tahu mereka hilang kepercayaan kepada Tun Mahathir. Kenyataan ni dikeluarkan oleh Tun Mahathir sendiri. Tuan-tuan boleh pergi dekat CheckDeck.cc. CheckDeck.cc ni adalah satu blog yang dikendali oleh Tun Mahathir sendiri. Tuan-tuan baca dalam CheckDeck.cc tu apa alasan Tun apabila dia meletakkan jawatan. Syed Saddiq dia boleh goreng lah apa benda dia nak goreng pun. Dia nak goreng sana, dia nak goreng sini, tak ada masalah apa. Dia boleh goreng, tapi yang dia goreng tu sama tak dengan Thailand tak dengan apa yang dikeluarkan kenyataan Tun sebelum ni. Jadi mereka ni nak cuba belit. Nak belit sana, nak belit sini, hak kaki ampu semua dah. Tapi Tun dah keluar dah kenyataan pada bulan Februari. Tun kata sebab musabab dia meletakkan jawatan adalah kerana dia kehilangan kepercayaan ahli dewan. Dia kehilangan. Jadi dia mengambil keputusan untuk meletakkan jawatan di bawah perkara 43 tu. Di bawah perkara 43.4. Kalau salah, suruh Tun pergi padam dulu posting tu. Post tu masih ada lagi. Macam mana terima kasih. Macam mana Tun nak menerangkan tentang post yang telah dibuat pada bulan Februari tu. Jadi Syed Saddiq pun kenalah baca sikit. Jangan duk main lambun kod dan dia. Mahathir bin Mohamad. Tun Mahathir masuk ni. Syafiq, macam mana sebelum ni Tun boleh lantik Pak Lah jadi PM, Pak Lah boleh lantik Najib jadi PM? Boleh terangkan Fik? Tak ada kena-mengena ni Tun Mahathir. Abang Mahathir Tun tak pernah lantik Pak Lah jadi PM. Tun tak pernah lantik. Pada waktu itu UMNO mempunyai kerusi yang kuat, 2/3 majoriti. Jadi Tun mengesyorkan supaya Abdullah Ahmad Badawi menjadi penggantinya sebagai Presiden UMNO dan juga dipersetujui oleh ahli UMNO keseluruhannya lah untuk Abdullah Ahmad Badawi menjadi Presiden UMNO. Dan kemudiannya tidak berlaku coalition of the party member, dia tidak berlaku parliament member punya coalition. Tidak berlaku coalition di antara parliamentary member. Jadi di situ Abdullah Ahmad Badawi telah pun mengadap Yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan. Dia sama aja, proses yang sama sebagaimana ada dalam perlembagaan. Hanya Yang Pertuan Agong saja boleh melantik Perdana Menteri. Dan juga macam mana kaedah untuk Yang Pertuan Agong melantikkan untuk melantik Perdana Menteri, mestilah seorang Perdana Menteri itu mempunyai majoriti. Sama juga dalam kes Datuk Najib Razak. Tun Mahathir hanya menyuruh sahaja Abdullah Ahmad Badawi untuk letak jawatan dan diganti mengesyorkan Datuk Seri Najib Razak sebagai pimpinan parti dan juga untuk menjadi seorang Perdana Menteri. Dan pada waktu itu sama juga UMNO ataupun Barisan Nasional mempunyai majoriti di Dewan Rakyat dan tidak berlaku coalition of the parliament member. Jadi orang kata Datuk Seri Najib pun melalui proses yang sama mengadap Yang di-Pertuan Agong. Hanya Yang di-Pertuan Agong saja boleh melantik seorang Perdana Menteri. Tu je. Memang mereka kata main serah sana serah, nampak macam serah. Sebab apa? Pada waktu itu Barisan Nasional mempunyai kerusi majoriti. Nampak seakan-akan macam serah lah, tapi bukannya serah. Dia melalui proses yang sama. Sebab pada waktu itu mana berlaku lompatan-lompatan ni semua? Tak ada. Tak ada berlaku lompatan-lompatan. Kalau mereka ambil alih balik, Malay mereka akan kata duit dah habis pun bagi bantuan COVID. Tu mereka tak boleh bagi BTN. Tahu tak apa? Macam-macam lah alasan. Sebab tuan-tuan kena... Tak boleh ke dakwa Tun sebab selalu membuat kenyataan yang mengelirukan macam tak waras je, pening tengok. Tu tak tahu nak kata. Tuan-tuan boleh tengok sendirilah dalam CheckDeck.cc dengan apa kenyataan yang dikeluar baru ni. Pening lah. Dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Dulu cakap sebab tak dapat kepercayaan. Sekarang cakap benda lain pula. Ada orang hentam dia kat belakang. Jadi dia pun tak konsisten dengan apa yang dia cakap. Jadi apa yang kita perlu faham sekarang ni adalah tuan-tuan, bila kita nak main politik ni berkaitan dengan perlembagaan. Kalau kita tidak
Kalau dia bukan mengikut suka kan. Dia bila sebut je pilihan raya, pelantikan jemaah menteri semua ni dalam perlembagaan. Bila sebut dalam tentang pilihan raya, dia ada Persempadanan Negeri-Negeri Melayu. Dia ada pihak berkuasa pilihan raya, semua ada dalam perlembagaan. Dan siapa yang boleh menjadi wakil, siapa yang tidak boleh menjadi wakil. Semua ada dalam perlembagaan. Siapa yang layak untuk mengundi. Semua berkaitan dengan perlembagaan. Sehinggalah pembentukan kerajaan. Dia ada proses tu. Daripada pilihan raya sampailah bentuk kerajaan ni. Semua ada di dalam perlembagaan. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan kena baca perlembagaan. Bukan dengar apa yang mereka cakap. Kalau mereka cakap, suruh mereka quoting daripada perlembagaan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, apabila berlakunya krisis hari itu, apabila mereka mengatakan yang di-Pertuan Agong salah, jadi kenyataan keluar daripada istana quoting semua yang ada dalam perlembagaan. Yang di-Pertuan Agong telah menjalankan fungsi dia di bawah perkara 42A dan sebagainya, semua ada di dalam perlembagaan. Sebab itu kita kena kuasai perlembagaan. Kalau tidak, kita tertipulah dengan puak-puak Pakatan Harapan ni. Mereka cakap ni, tuan-tuan tengok, ada seorang speaker mereka. Punyalah hebat. Hari tu saya troll tu. Punyalah hebat. Dia cakap pompam, buat buat live dengan YB sana, buat live dengan YB sini. Tapi apa yang dia cakap tu ada dalam perlembagaan? Tak ada langsung dalam perlembagaan. Dia main cakap ikut suka dia ya. Dia buat macam negara ni mak bapak dia punya. Dia buat macam negara ni mak bapak dia punya. Negara ada undang-undang dan kita mesti mematuhi undang-undang yang ada dalam negara kita. Bukan kita boleh buat ikut suka kita aja. PH ingat mereka boleh menang bila bubar Dewan Undangan ataupun Parlimen. Mereka silap. Rakyat Malaysia tak pernah lupa 22 bulan memerintah orang Melayu tersepit dan serik dengan PH. Ya betul. Jadi nampak sangatlah Tun tak nak bagi Anwar jadi PM. Patut Tun boleh je jumpa Tuanku dan cadangkan Anwar jadi PM. Tapi dia pilih untuk letak jawatan. Macam tu Ghafiq? Ya betul, memang dia tak mahu pun bagi Anwar. Kalau tuan-tuan tengok dalam sidang akhbar dia dengan Bloomberg, dia sebut dah. Dia tidak memilih Anwar, tetapi yang pilih Anwar ni adalah rakyat. Dia sebut di situ, I'm not choose Anwar to be a Prime Minister, but I cannot do anything if public choose Anwar to be a Prime Minister. Dia cakap itu. Dia cakap itu. Saya tengok baru ni dia punya kenyataan dia. Dia tak pernah pilih. Dan tuan-tuan kena tahu, Tun Mahathir ni dia bukan bodoh sangat perlembagaan. Tuan-tuan, dia bukan sehari dua. Dia bermula jadi Menteri Pendidikan 5 tahun. Lepas tu dia menjadi Menteri Ekonomi 5 tahun. Lepas tu dia menjadi Menteri Dalam Negeri 5 tahun. 15 tahun. Lepas tu dia jadi Perdana Menteri 22 tahun. 22 tahun campur dengan 15 tahun. Berapa lama dia duduk di dalam jemaah menteri? Dia duduk lama tuan, takkanlah dia tak tahu tentang perlembagaan. Sedangkan buku Dilema Melayu yang dia tulis pun berkaitan dengan perlembagaan. Dia kata jangan jadikan perlembagaan sebagai tisu tandas. Jadi macam mana dia boleh pergi buat surat perjanjian dengan Anwar untuk melantik Perdana Menteri? Dia takkan tak tahu yang kata kuasa untuk melantik Perdana Menteri ni tak duduk atas Perdana Menteri. Perdana Menteri tidak boleh lantik Perdana Menteri yang lain. Sebab tu saya kata Tun ni akal dia panjang juga. Takkanlah dia tak tahu. Tak mungkin dia tak tahu benda tu void MN issue tidak sah daripada azalinya sebab kontradik dengan perlembagaan. Takkan dia tak tahu. Dia saja. Dia saja. Semua mereka dipilih oleh rakyat pada PRU. Itu juga mana rakyat. Rakyat tak ada kaitan bak catur-mencatur siapa jadi PM bagai. Mandat rakyat yang digunakan oleh PH pasal mereka nak jadi kerajaan semula. Itu saja. Jadi kerajaan dulu mereka tak sempat nak bayar hutang kononnya lah. Sultan mempunyai kuasa. Dan juga yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memprolog dan membubarkan Parlimen. Yang di-Pertuan Agong ada kuasa. Sultan ada kuasa untuk membubarkan DUN. Siapa tahu kuasa Sultan tidak kuasa. Terima kasih Acik Rohani Kasim. Sultan mempunyai kuasa. Yang di Pertuan Agong pun ada kuasa untuk memprolog dan membubarkan Parlimen di dalam perkara apa lah, saya lupa.
Mana dah cari tak jumpa lah Ustaz. Kali pertama ni cari tak jumpa dalam keadaan ni. Apa benda ni? Di dalam perkara 55, Yang di-Pertuan Agong boleh memanggil, memperorok dan membubarkan parlimen. Perkara 55. Yang di-Pertuan Agong hendaklah memanggil parlimen dari semasa ke semasa dan tidak boleh membiarkan 6 bulan berlalu antara persidangan yang akhir dalam satu penggal dengan tarikh yang ditetapkan untuk mesyuarat pertamanya dalam penggal yang berikut. Yang di-Pertuan Agong boleh memperorok atau membubarkan parlimen. Yang di-Pertuan Agong boleh membubarkan parlimen. Sebab kata yang di-Pertuan Agong tidak boleh membubarkan parlimen. Dalam tu orang kata apa? Dalam tu tidak menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong boleh membubarkan parlimen atas nasihat Perdana Menteri. Tak ada. Dia sebut di dalam tu Yang di-Pertuan Agong boleh memperorok atau membubarkan parlimen. Melainkan jika dibubarkan terlebih dahulu, parlimen hendaklah terus berjalan selama 5 tahun dari tarikh mesyuarat pertamanya dan selepas itu adalah terbubar. Sebab tu dulu saya buat gerakan untuk bawa ke Istana Negara. Untuk meminta supaya Yang di-Pertuan Agong, kita tidak boleh meminta lah. Kita meminta lah untuk meminta kepada Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Sultan Pahang untuk membubarkan parlimen. Sebab apa? Untuk mengembalikan kuasa kepada rakyat. Rakyat akan menentukan siapa yang layak untuk menerajui kerajaan. Sebab sekarang ni dah jadi bercelaru dah. Jadi ada kuasa. Siapa kata Sultan tak ada kuasa? Sultan ada kuasa. Kalau kita tengok dalam kes Sultan Azlan lawan dengan Lim Kit Siang. Lim Kit Siang mempertikaikan kuasa Sultan untuk melantik seorang menteri besar. Waktu tu nak lantik menteri besar Perak daripada ahli DAP. Tetapi Sultan tidak membenarkan kerana seorang menteri besar mestilah rakyat kepada seorang raja. Syafiq ada dengar kata Papa Gomo jadi SU dalam menteri. Rezeki tak salah alamat. Siapa ni? Syafiq ada dengar kata Papa Gomo jadi SU dalam menteri. Saya tak pasti. Saya tak pasti yang tu lah. Tapi saya nak bagi tahu satu perkara lah. Ni tidak ada kena mengena dengan siapa-siapa. Saya pun ada sembang baru ni masa saya duduk di IPD, saya sembang dengan satu orang orang dalam jabatan kerajaan jugalah. Jadi kita minta selepas ini tiada lagi lantikan politik. Tak ada lagi lantikan politik dalam negara kita dan mestilah seseorang yang memegang jawatan di dalam kerajaan itu mempunyai kelayakan. Sebab apa? Untuk memastikan produktiviti dan juga keseimbangan dalam sektor kerajaan. Sebagai contohnya tuan-tuan, saya ambil dalam pendidikan paling mudah. Dalam pendidikan tinggi tuan-tuan, yang ada di bawah tu semuanya profesor, doktor dan sebagainya. Tiba-tiba lantikan politik, seorang ni tak ada SPM. SPM pun tak ada. Sebagai contoh macam berlaku di Kedah lah, Mak Roslin jadi pengarah. Pengarah ni mestilah diisi jawatan oleh seseorang yang ada master ataupun PhD. Saya pun tak layak untuk jadi pengarah sebab saya tak ada master, saya tak ada PhD. Jadi seseorang yang ada master dengan PhD je. Jadi barulah kita dapat mengekalkan keseimbangan dan juga produktiviti dalam sektor awam. Jadi kita dah minta untuk hentikan semua lantikan politik dan saya akan tidak berpuas hati sekiranya ada lantikan politik. Kita tak mahu dah ada lantikan politik, tetapi lantikan atas dia punya kelayakan dia. Kesian tuan-tuan. Kesian. Kerajaan harus pandang kepada graduate universiti. Sebagai contoh saya sebut pada tuan-tuan. Tuan-tuan fikirlah, mereka ini habis matrik, golongan cerdik pandai intelektual ni. Habis SPM mereka masuk matrik. Matrik 2 tahun. Sebagai contohnya, masuk matrik 2 tahun. Lepas tu mereka pergi buat ijazah. Mereka buat ijazah contohlah 5 tahun. Kalau dia tak dapat first class degree, dia nak kena buat master. Dah dekat situ dia dah habiskan usia dia 7 tahun untuk dia belajar. Lepas tu dia buat master. Ambil contohlah 5 tahun. Jadi 12 tahun dia belajar. Lepas tu dia habis master, dia buat PhD 5 hingga ke 10 tahun. Kita ambil 10 tahun lah, senang kan. Jadi dekat situ 27 tahun. Kalau dia habis belajar umur dia 18, tuan-tuan campur ambil 20 lah, kira senang kan. Umur dia 18 campur dengan 27 tahun. Jadi tolak 2, 20. Umur dia 45.
Umur dia 45 tahun. Barulah dia habis PhD dia. Sebagai contohlah kita ambil senang. Walaupun paling ada orang umur 32 dah dapat PhD lah. Jadi kita ambil hak yang ni lah. Umur 45 tahun. Berapa tahun tuan-tuan? 27 tahun belajar. Tiba-tiba jawatan yang sepatutnya diisi oleh dia ni diisi oleh orang lain. Tak kesian ke kepada graduate-graduate ni? Tuan-tuan ingat murah dia buat matrik dia habis berapa ribu dah. Mak bapak dia jual bendang dan sebagainya dah. Dia pergi buat degree lagi. Jual lagi tanah segala macam ni. Buat PTPTN kita tak tahu buat degree 30,000. 35,000, 40,000 buat degree. Campur dalam matrik ambil contoh lah costing apa segala macam dalam 10,000 dah 50,000. Lepas tu dia buat master tambah lagi tuan-tuan 30,000 dah 80,000 dah. Dah 80,000 lepas tu buat PhD berapa puluh ribu pula. Dekat-dekat 100,000 hutang dia untuk dia belajar saja. Lepas tu bila dia habis belajar dia tak ada apa. Dia tak ada apa. Sepatutnya kena ambil orang-orang macam ni. Sebab apa kalau kita tengok pemuda hari ni membangun? Kerana Dr. Ashraf Wajidi adalah seorang pemegang PhD. Seorang pemegang PhD. Jadi sebab itulah pemuda berjalan dengan elok. Jadi kita memerlukan. Sebab tu saya bincang selepas ini untuk bertanding sebagai wakil rakyat pun. Untuk bertanding sebagai wakil rakyat. Sebab bila dia jadi wakil rakyat ni, dia jadi bos-bos kepada pengarah. Jadi pengarah ni ada master dengan PhD. Mesti masukkan dalam perlembagaan. Sesiapa yang ingin bertanding sebagai wakil rakyat, mestilah sekurang-kurangnya mempunyai master ataupun PhD. Sebab baru kita dapat pergi kepada negara yang lebih membina, negara yang lebih membangun. Dan juga kalau kita duk sembang tentang sektor digital ekonomi, kita duk sembang tentang kita duk sembang tentang kemajuan negara digital dan sebagainya, mesti kita kena ada qualification level. Qualification level untuk kita terajui benda-benda tu semua. Bukannya sebagai contoh, saya ambil contoh pada tuan-tuan. Kalau saya dalam bidang computer science, kalau saya pergi cerita kepada orang yang ada SPM tentang data science, saya pergi cerita kat dia tentang big data, saya cerita dia tentang IoT, dia faham tak? Sedangkan saya buat live baru ni cerita tentang Onion apa semua, cerita tentang search and tracking system pun orang duk gelak sebab depa tak faham. Kita duk cerita tentang autonomous autonomous drone, dia tak faham. Macam tu jugalah apabila berlakunya dalam sektor kerajaan. Apabila berlakunya lantikan politik ataupun seorang menteri yang tidak mempunyai kelayakan, kalau kita pergi cerita kat dia tentang big data, kita pergi cerita dia tentang IoT, dia takkan faham. Sebab apa? Dia tak ada kelayakan dalam bidang tu. Jadi kalau kita nak satu negara yang membina, kalau kita nak satu negara yang terbaik di mata dunia, kita mestilah melantik orang-orang yang daripada golongan ni. Sebab itulah kalau kita tengok kenapa hari ni graduate universiti tak ada kerja. Sebab diisi semua oleh lantikan politik. Kawan tu tak payah buat apa. Dia ada SPM, pandai cakap sikit, bodek sana bodek sini, pum jadi pengarah. Habis tu orang hak ni graduate universiti ni macam mana tak kerja sampai betul graduate universiti hari ni terpaksa jadi sales girl, terpaksa jadi salesman. Sebab apa? Tempat-tempat mereka ni diambil oleh lantikan-lantikan politik. Sebab tu kita kena hentikan lantikan politik dalam negara kita ni dan diisi jawatan sepatutnya oleh orang yang berkelayakan. Macam tu juga dalam sektor awam, tuan-tuan. Dalam sektor awam pun berlaku benda ni juga. Bila pandai bodek bos, dapat pangkat. Pada saya biasa tengok, tuan-tuan, pangkat ASP, pencen, tapi ada doktorate. Ada doktorate, sepatutnya kalau dia ada doktorate ni, jawatan dia pengarah. Pengarah dalam PDRM bukan pangkat ASP lagi dah. Jadi kita tak mau dah lantikan politik apa bala ni. Sebab lantikan politik ni lah student universiti tak ada kerja. Bukan sebab sektor pekerjaan peluang pekerjaan tak ada. Peluang pekerjaan diisi oleh orang yang tak sepatutnya. Itu yang berlaku sekarang ni dalam negara kita. Kita tak mau dah benda ni. Ini yang berlaku dalam negara kita sekarang ni. Dan kalau benda ni berlaku, tuan-tuan, saya memang cakap terus terang, saya akan berusaha untuk keluar dari Malaysia. This is bullshit, cakap. You study hard and for a years, and you study, orang kata you work hard for a years, and to get your PhD, to get your master, and then orang kata you sacrifice everything. You sacrifice your life, and you sacrifice your simpanan dan sebagainya untuk invest, untuk orang kata untuk mencurahkan bakti pada negara. And then bila you dah habis belajar, you tak dapat apa-apa dekat dalam negara you. Saya cakap tu terang, if this thing happen, saya cakap I will stop from join any politic, and even I will stop to voting any party. And then I will try my best, I will try hard to get out from Malaysia, because Malaysia system is bullshit. Saya cakap tu terang. Sebab apa? Tak guna. Tak guna, tuan-tuan. Saya keluar duit KWSP 14,000. Untuk apa? Untuk continue study.
Sekarang ni saya tengah isi UPU. Anak 4 orang. I will sacrifice everything. My wife terpaksa bekerja untuk tanggung and segala-galanya. Untuk sebab apa? Untuk bagi suami dia sambung belajar. And then bila you grad, nothing for you. And then orang kata apa? This is a bullshit system. Sebab itulah banyak orang cerdik pandai daripada negara Malaysia mereka keluar. And they go to United States of America. And mereka pergi bekerja dekat Australia. Saya punya member sendiri tuan-tuan. And best student dekat UAE bekerja dekat Australia sekarang ni. And ada restoran kat Australia dan telah pun mendapat kerajaan Australia. Dia tak nak balik lagi ke Malaysia. Tuan-tuan pernah dengar lah nama dia masuk dalam surat khabar. Hazrin Suhaimi. Tu kawan saya, satu sekolah dengan saya. Sekolah menengah Jitra. Sekolah menengah Jitra. Satu sekolah main rugby sekali dalam tim Kedah Rugby Club. Darul Rugby Club. Main rugby sekali. Dia dulu daripada MRSM Pendang. Dia masuk sekolah menengah Jitra. Lepas tu saya sambung JMI. Dia sambung UIA. Lepas tu dia pergi mana? Dia pergi Australia. Sekarang ni dia kahwin dengan orang Australia dan jadi rakyat Australia. Saya tanya dia saya panggil dia In nak bayar nak balik Malaysia. Tak mau balik dah. Tak mau balik dah Malaysia. Dia nak duduk dekat Australia selama-lamanya. Macam tu jugalah. Semua orang akan jadi macam tu. Sebab apa? Dia tak dapat opportunity dekat dalam negara dia sendiri. Sebab apa? Diisi oleh lantikan-lantikan politik. This is bullshit, saya cakap terus terang. Sistem macam ni kalau ada orang dilantik atas dasar lantikan politik, semua orang akan keluar daripada Malaysia. Dan kami tidak akan voting dah. Biarlah Cina nak terajui ke, sebab apa? Sistem yang ada sekarang ni memang korup. Sistem yang ada memang korup. Minta maaf saya cakap kepada tuan-tuan. Fik, kalau student belajar sampai 27 tahun, umur 45 baru nak kerja, berapa lama nak kerja, 60 tahun dah pension. Tak, memang benda tu. Bila nak ambil PhD ni, Pakcik Jamil Awang, itulah risikonya. Apabila mereka dah pension, mereka dah belajar, mereka ada input yang banyak. Dia tak sama. Pemikiran orang yang ada PhD dengan orang yang ada degree ni tak sama pemikirannya. Berbeza. Pemikiran yang berbeza. Dan dalam masa tempoh 45 hingga 60 tahun tu, dalam masa berapa tahun tu jurang tu, mereka dapat buat bermacam-macam hasil. Sebab mereka punya pemikiran mereka dah beza. Nak buat PhD ni, tuan-tuan kena cari benda yang baru. Yang tak ada kat dunia ni. Nak buat something yang news. Untuk dapat orang kata master, untuk dapat orang kata PhD. Mereka dah biasa dilatih dengan pemikiran itu. Memanglah kita tengok, umur 45 sampai 60. Berapa lama sangat mereka boleh kerja. Dan selepas tu ada lagi, boleh diisi lagi oleh graduate PhD yang seterusnya. Bagi mereka pension. Macam dekat luar negara. Walaupun mereka ni pension dekat luar negara. Walaupun mereka ni sebagai contohnya Jepun dan juga US. Bila mereka pension, mereka masih lagi berkhidmat kepada negara. Untuk menyumbangkan hasil buah pemikiran mereka. Sebab tu mereka maju. Sebab mereka mengisi jawatan untuk orang yang selayaknya. Jadi orang kalau kata yang tidak layak, yang ada lantikan politik, kita bagi jawatan kat dia yang tempat yang tak sepatutnya, jahanam lah. Jahanam lah, sektor tu akan jahanam. Sebab bila saya bagi contoh pada tuan-tuan. Kita ambil senang salam dari bumi Australia bang. Muhammad Hakimin Suhaimi ni kalau bertanya dia ni, nak balik Malaysia, mesti dia kata bullshit bro. Aku duduk kat sana, aku boleh dapat opportunity lebih banyak. Saya apply skill visa kan. Sebab apa? Dia tengok kita ada skill. Kalau kat Malaysia hang takkan dapat apa-apanya. Saya bila orang kata mai duduk ada start ni, lebih kurang 1 bulan. Saya try gunakan saya punya skill untuk apply. Takkan dapat sebab diisi oleh kroni. Sebab tu banyak yang akan pergi ke luar negara. Sebab tu kita tak nak. Sebab bila setuju, ramai orang cerdik pandai rasa tidak dihargai. Ramai yang sanggup kerja ke luar negara. Ya betul, bukan seorang dua. Saya ada kawan banyak lah tuan-tuan. Dalam Muslim Petrol, banyak orang Malaysia yang pergi ke Canada, yang pergi ke Budapest. Orang kata kat saya, bila saya sebut tentang Budapest, orang sebut kat saya liberal. Tak ada kena-mengena. Saya ada ramai kawan yang mana duduk belajar sekali. Dia pergi Qatar. Sebagai contoh, duduk belajar sekali dengan saya dekat BIS Mechatronic. Nama Bat. Orang panggil dia Bat. Lah duduk di Qatar. Oil and gas. Takkan balik. Abang ipar saya pun sama juga. Abang ipar saya duduk di Turkmenistan. Sebut macam mana, saya lupa lah. Turkmenistan. Oil and gas. Oil and gas. Takkan. Sebab apa? Di Malaysia ni semua diisi oleh orang kata lantikan politik. Sebab tu mereka kerja dengan syarikat-syarikat luar. Bukan sebab gaji. Sebab sepatutnya mereka jadi bos, tapi mereka jadi kuli. Mereka rasa macam, tak puas hatilah aku kerja, aku belajar gila babi punya lama, aku habis. Macam mana mereka nak bayar hutang? Hari ni graduate university. Saya nak tanya tuan-tuan, kenapa banyak graduate university hak jadi huru-hara dan sebagainya? Hutang banyak.
hutang belajar berpuluh-puluh ribu hutang belajar. Sebab tu mereka sanggup buat untuk tukang kerajaan. Hutang belajar berpuluh-puluh ribu kerja. Dapat kerja apa? Salesman, sales girl, tukar tayar, gaji 1,400, gaji 800. Macam mana mereka nak bayar PTN? Cuba tuan-tuan bagi tahu kat saya. Orang hak tak ada apa hutang, hak SPM dan sebagainya, jadi pengarah. Beli Backfire, beli ni. Mereka tak marah hati. Aku ni sepatutnya yang boleh beli macam-macam ni. Aku belajar ni untuk keluarga aku. Aku belajar ni untuk masa depan aku. Tiba-tiba masa depan aku dimusnahkan. Sebab tu pemuda hari ni banyak Turkmenistan. Abang Ipak saya duduk di Turkmenistan. Oil and gas. Saya pun tak tahu. Kalau dapat tawaran, saya pun akan lepas Australia agak. Sebab apa? Sebab tak ada apa-apa. Sebab ni lah lantikan politik. Sebab lantikan politik. Jadi hentikan lantikan politik ni sebelum semua orang Malaysia keluar. Tak apa kami jadi migran. Tak apa. Kami jadi migran. Tak apa. Orang nak panggil kami pendatang asing kat Australia. Tak ada masalah apa. Janji sijil kami dapat digunakan. Jadi tu tuan-tuan. Saya memang cukup panas dengan lantikan politik. Saya cakap terang. Saya tak suka. Dulu abang aku kerja dengan kerajaan juga. Dia berhenti pasal patah hati duk kena turut bos yang kaki rasuah. Bos pula duk ikut pok-pok politik dan JMT. Memang ramai tuan. Memang ramai. Dan kita kena, rakyat sepatutnya yang duk bayar cukai ni, kena pertikaian benda ni. Mana hang lantikan politik? Tuan-tuan bagilah. Kalau saya contohlah, orang kata apa, saya tak ada master. Takkanlah saya nak jadi pengarah. Saya nak bagi, ni saya nak cerita kepada tuan-tuan. Kenapa benda ni jadi macam gila babi? Kita ambil dalam KPT senang. Bila mesyuarat, hak mai ni semua profesor ni. Hak mai ni profesor, doktor apa semua. Tiba-tiba, dia punya di kementerian depa nak kena bentangkan projek dekat seorang yang ada SPM. Tuan-tuan bayangkan jatuh dak level profesor ni. Jatuhlah tuan-tuan, dia nak bentang macam kawan tu tak faham. Sebab tu jadinya projek kereta terbang. Kalau ikutkan daripada projek universiti kereta terbang ni, dia mesti ada kajian impact, high impact project, dia mesti ada kajian kesan-kesan dia. Tapi bila menteri gila babi, hak tak ada kelayakan, bila orang pergi cerita tentang kereta terbang, dia tak mau dengar dah. Mungkin universiti tu tak salah, universiti tu bagi, kita nak buat projek kereta terbang, dia kena melihat kepada keseluruhan macam mana dia nak buat. Menteri ni kata, ni canggih ni. Dia tak fikir dah. Dia tak tanya dah depa ni macam mana kereta tu nak terbang, adakah kereta ni terbang melalui VTOL ataupun kereta ni terbang melalui orang kata lane jadi kita kena tahu kalau kereta terbang ni dia nak pakai vertical airline take off ke, dia nak take off pakai track ke, dia tak tanya lah. Yang dia tahu kereta terbang. Itu masalah bila ada menteri bodoh bangang ni. Itu masalah bila ada menteri bodoh bangang. Jadi kita tak mau dah. Sebab apa? Dia akan merugikan cukai yang dibayar oleh rakyat. Kita tengok berapa investment dekat kereta terbang. Berapa banyak investment dekat kereta terbang yang digunakan oleh cukai-cukai yang dibayar oleh rakyat. Itu yang teruknya. Sebab sepatutnya cukai-cukai yang digunakan oleh rakyat ni boleh buat kepada orang kata untuk pergi kepada digital ekonomi, untuk buat satu benda yang boleh buka peluang-peluang pekerjaan kepada graduate universiti. Dan sepatutnya tuan-tuan, memang benda ni sepatutnya kena buat. Sebab ni adalah pengorbanan. Kalau macam tu senang tuan-tuan. Orang dah tak perlu nak belajar dah. Orang tak perlu nak perah otak dah. Tuan-tuan ingat senang masuk dalam universiti. Tuan-tuan ingat senang nak sekolah dalam universiti. Susah kan. Bukannya saya 2 kali gagal baru berjaya. Bukannya PP terus masuk ni kira macam ambil SPM bulat jawapan ABC. Nak kena hafal buku banyak mana nak kena hafal. Satu semester ada berapa subjek? Satu semester ada berapa subjek? Dalam satu hari duduk dalam kelas berapa jam? Bukan macam dalam kelas dalam kat sekolah menengah 1 jam. Satu subjek 4 jam. 4 jam dalam kelas satu, daripada pukul 8 pagi sampai pukul 12 tengah hari. 8, 9, 10, 11, 12. 4 jam. Daripada pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari. Subjek yang sama sampai melilau mata-mata. Pening tak tahu nak masuk apa dah. Tapi terpaksa absorb juga untuk nak berjaya. Lepas tu rehat daripada pukul 12 sampai pukul 2. Masuk pula subjek kedua. Duduk tekan lagi kepala dalam universiti 4 jam. Malam buat assignment dan sebagainya. Tiba-tiba tak ada apa-apa. Tiba-tiba tak ada apa-apa. Keluar tak ada apa-apa. Tak dapat opportunity tu orang nak marah. Sama juga orang yang pergi belajar kat luar negara tuan-tuan. Pergi belajar kat luar negara habis berjuta-juta ringgit. Habis berpuluh ribu ringgit. Balik tak ada apa. Balik tak ada apa. Jadi pula duk tengok. Jadi bawa Grab, bawa apa. Awak dia tak pernah hati tengok. Sebab itulah mereka sanggup, pemuda ni sanggup untuk tukar kerajaan. Sebab itulah. Sebab apa? Lantikan politik ni. Jadi saya memang rasa hangat hati tuan. Saya memang rasa panas. Bukan
panas dengan tuan-tuan jangan salah translate. Saya sebut ni macam Mak Ruslin apa semua ni. Yang dapat lantikan-lantikan politik ni not fair. Tak, orang kata apa tak fair langsung kepada orang yang macam tu senang tuan-tuan. Selepas ini tuan-tuan percayalah. Selepas ini orang takkan belajar lagi. Tidak akan orang Melayu nak belajar. Dia kata aku nak belajar apa? Aku nak ambil degree habis. Sebab sekarang ni benda ni dah wujud dah tuan-tuan. Falsafah ni dah wujud dah dalam diri ibu bapa. Dia kata apa? Sebagai contoh, mak saya sendiri pun pernah terkeluar kat saya. Dia kata apa? Belajar pandai-pandai pun tak guna, bukan dapat kerja pun. Orang lain SPM pun dah jadi macam-macam dah. Tuan-tuan tengok, akan berlaku benda ni dalam diri anak-anak Melayu nanti. Anak Melayu semua tak mau belajar. Hak jadi cerdik pandai semua bangsa lain. Anak Melayu tak mau belajar. Buat apa masuk universiti? Masuk universiti, habis berpuluh ribu ringgit, tapi keluar tak ada apa. Lah kali orang Melayu dia tak mau pergi belajar. Kerajaan duk kata, oh masuklah universiti. Dia pun tak mau masuk universiti sebab apa? Beban hutang. Bila masuk universiti beban hutang, aku nak bayar macam mana kalau aku tak ada jawatan? Aku nak bayar macam mana? Jawatan tak ada. Hang nak suruh aku kerja salesman, bayar hutang 80,000 PTN. Sekali sebulan gaji habis. Sebulan gaji habis. Aku nak kahwin. Aku nak beli kereta. Aku nak beli rumah macam mana? Kerja RM1,400. Bayar hutang RM800. Macam mana nak survive? Nak makan pun tak ada duit. Kira duk bayar hutang belajar. Lah kali dia kata, okey, anak Melayu semua tak payah masuk universiti. Anak Melayu tak payah masuk universiti. Habis SPM je. Buat live Facebook. Cuba hang tengok Asri Bora Riddle tu. Dia buat Facebook je. 55,000 orang follower. Cuba hang buat macam dia. Habis SPM buat live Facebook. Jadi gila. Jadi gila. Saya dulu adalah Majlis Perwakilan Pelajar. Saya MPPK. Saya tahu. Saya tahu benda ni. Dan kita tak mau orang Melayu esok ni dah tak mau dah. Tak mau masuk universiti, tak mau jadi doktor. Buat apa aku nak jadi doktor? Buat apa aku nak buat PhD? Aku buat PhD kerja apa balam tak dapat. Semua orang SPM je isi tempat aku. Baik aku tak payah ada apa. Baik aku bawa teksi. Baik aku buat bendang bapak aku. Baik aku buat ladang kelapa sawit. Baik aku buat getah. Lah kali tak ada apa lah tuan-tuan. Lah kali orang Melayu jadi apa? Jadi bodoh. Tak mau masuk universiti, tak mau apa. Sebab itulah ni anak dara tuan. Benda ni dah berlaku dah di kampung-kampung. Anak-anak perempuan. Masa saya kerja di atas R&R Gurun. Bila tanya, adik kenapa adik tak mau sambung belajar? Tak mau lah bang sambung belajar. Duit nak kena pakai banyak. Kesiankan mak bapak. Baik pergi kerja lepas tu kahwin. Nampak? Benda ni dah timbul dah tuan-tuan. Benda ni dah timbul. Habis SPM 18 tahun. Pergi kerja kerajaan kahwin. Lepas kahwin bercerai. Sebab apa? Muda sangat kahwin. Kahwin bercerai. Kahwin cerai. Kahwin cerai. Sebab apa? Muda. Terlampau muda untuk kahwin. Sepatutnya usia-usia mereka ni, perempuan-perempuan ni, mereka kena masuk universiti. Mereka kena belajar. Baru mereka boleh menjamin. Nak menjamin keluarga yang bahagia ni tuan-tuan ni. Ni. Memanglah didikan agama ni penting. Didikan agama penting. Ni pun penting. Nak beli pampers anak. Nak beli susu. Nak bayar sewa rumah. Nak jamin keluarga bahagia ni. Ni. Tak ada ni hanya jangan sembang. Tak ada ni yang jangan sembang. Tak boleh punya. Hang nak buat anak kalau kena hak jenis orang kata apa? Jenis yang subur, 5 tahun kahwin 5 orang anak. 9 tahun kahwin 9 orang anak. Mampu Nak bagi makan anak macam mana? Nak sebuah hidup macam mana? Orang kata apa? Kerja tak ada, apa segala minit tak ada. Dulu MB Kedah. SP pun dapat jadi MB Kedah. SPM. Betul cakap kamu. Ya betul. Tujuh, buat live kalau orang follow. Kalau tak follow, cakap dengan diri sendiri. Dah lah ni dah wujud dah trend. Lah dah ada dah. Bukan saya nak sombong. Bukan saya nak sembang tuan. Dah lahir dah. Generasi-generasi nak buat live lah. Dia nak buat live. Dia tak mau dah. Nak fokus, nak belajar. Tak mau dah. Lah tuan-tuan, tak percaya cakap saya tunggu dah. 10 tahun lagi, orang Melayu kita pergi tengok di universiti pun tak mau dah. Lah ni dah ada lah kalau kita tengok dalam universiti awam. Ada orang Melayu kita, banyak warga asing yang lebih ramai daripada orang Melayu. Lepas tu kita kata orang Melayu malas belajar. Bukan, dah timbul dah dalam diri. Saya ni travel banyak tempat dah tuan-tuan. Disebabkan kejatuhan saya ni, saya dah travel banyak tempat dah. Jadi saya tanya, Dik, kenapa Dik tak mau sambung belajar? Kita kesian tengok. Buat apa saya nak sambung belajar bang? Duit mak bapak saya nak kena keluar banyak. Lepas tu kawan dia bagi tahu. Kawan dia saya, kak dia dan sebagainya belajar. Lepas tu menanggung hutang. Habis belajar tak ada kerja. Tanggung hutang. Ada seorang tuan-tuan duduk di pondok. Ada master. Pi interview sebagai timbalan pengarah negeri Kedah. Tak dapat. Sedangkan dia ada master. Lah kali duduk di pondok jadi tukang masak. Value yang dia belajar ni tak ada guna. Tak ada guna. Dia nak kena bayar hutang. Dia akan pressure.
Kan? Betul tuan, duit cukup penting sekarang ni. Saya anak baru 3 pun dah terasa lagi duduk Shah Alam ni. Kan? Menteri Menega buluh hasap, pangkai hilang hujung lesap. Kan? Jadi itulah tuan-tuan, kita kena, ni ada orang tanya tadi kan. Jadi saya jawab, kita kena, lantikan politik ni kita kena hapuskan. Tak boleh. Tak boleh, lantikan politik ni amat menyiksa orang. Membunuh seseorang. Orang graduate universiti ni tuan-tuan, hilang dia punya sebab tu bila dia habis ijazah dia tak mahu dah buat master. Dia tahu dah aku buat master pun nothing, tak ada apa. Negara tak boleh bagi apa kat aku. Last kali aku nak kena bayar hutang buat apa. Orang kata apa, membunuh semangat seseorang kerana lantikan politik ni. Bahaya lantikan politik ni. Sebab itulah orang kata apa, mana-mana negara yang membangun di luar, mereka tak ada lantikan politik. Hanya di Malaysia je yang pakai sistem lantikan politik. Sama macam Bangladesh, sama macam di Thailand, sama macam Myanmar. Kita duduk standard negara tu yang masih pakai lantikan politik. Negara-negara membangun yang besar, mereka tak pakai. Mereka tak mahu dah. Kalau tuan-tuan tengok dalam website sebagai contohnya, permohonan jawatan CIA, dia mesti kena pointer 3.0. Tak ada lantikan politik. Tidak ada lantikan politik. Mesti kena ada qualification. CV. Dia panggil apa? Curriculum CV ni. Curriculum apa benda tu saya lupa dah. Kena buat CV semua. Semua nak bertanding untuk jawatan pun kena buat CV. Apa nama tu dia panggil apa? Curriculum apa? CV tu bos. Apa yang tahu tentang CV? CV tu bos saya lupa dah. Apa dah? Curriculum apa dah? Curriculum apa? CV. Bukan value apa benda dah. Curriculum apa dah? Ya, selamat ayam mak saya betul. Majoriti kerja pakai kabel bapa saudara lah, anak sepupu lah, macam-macam. India juga sama. Ni curriculum vitae. Curriculum vitae. Ni tahu ni. Ni orang yang tahu biasa. Semua pakai curriculum vitae tuan. Dekat dalam negara dia tak ada dah hampir nak cerita ni. Saya ni nak bagi tahu, pak saya dengan menteri besar kabel tak ada makna tuan. Law ni semua pakai, orang tak pakai resume dah. Kalau tuan-tuan mohon jawatan luar negara, saya duk isi lah hak ni. Kalau ada laptop saya boleh tunjuk kepada tuan-tuan. Kerja Turki semua pakai CV. Semua pakai curriculum vitae. Dia nak tengok tuan-tuan punya curriculum ni dekat mana pencapaian. Dia tak mahu dah cerita pengalaman bekerja apa semua, tak ada dah. Pengalaman bekerja saya ni jadi kalau mai ikut Jitra, mai saya belanja bihun sup di lorong Adelia Afiq. Terima kasih. Jadi semua pakai curriculum vitae tuan. Dia tak mahu ada resume duk cerita tentang saya ni tokoh politik, tak mahu dah. Semua nak CV. Tuan-tuan pilihlah cari syarikat-syarikat hak luar negara pun sebagai contoh macam UEM. UEM Builder, UEM Agenta. Mereka tak mahu dah resume. Semua nak curriculum vitae. Semua nak curriculum vitae dan tuan-tuan boleh tengok sekarang ni. Ijazah dengan diploma, mereka dah letak CGPA dah. Untuk company-company luar negara lah macam Axiata. Semua dah letak dah. Mereka nak 3.0 and above. 3.0 and above. Mereka tak mahu dah hak biasa-biasa. Semua nak yang ni. Sebab apa dah ramai orang ada. Dah ramai orang ada. Bukan vintage, vitae. Curriculum vitae. CV. Sebab Malaysia tertinggal daripada negara luar. Bukan sebab Malaysia tertinggal, tapi untuk menjamin kekayaan ahli keluarga sendiri. Itu masalah tu. Untuk menjamin supaya ahli keluarga ni apa segala macam. Tuan-tuan, saya nak cerita pada tuan-tuan. Menteri Sumber Manusia tu, saya dalam live ni kalau cerita ni, tuan-tuan pergi tanya, saya pernah minta tolong dia tak? Pernah tak saya pergi tanya, saya kena buang kerja, saya pergi minta tolong dia. Nama dia Awang Saleh tu kan, YB Pendang tu. Dia tu dengan mak saya satu sekolah. Pernah tak saya tulis surat kat dia, YB, saya nak mohon kerajaan, saya nak mohon jawatan apa segala ni. Ada tak? Tuan-tuan pergi tanya dia. Tuan-tuan pergi tanya YB Awang tu. Pernah tak saya minta tolong sekali je? Pernah tak saya gunakan? Sedangkan dia bukan orang jauh dengan saya. Dia satu sekolah dengan mak saya. Dia timbalan Menteri Sumber Manusia lah ni. Pernah tak saya hantar surat ke apa bala kat dia? No. Saya takkan buat benda macam tu. Walaupun ada orang nak suruh, awak hantar guna. Dia ni dengan mak hang ni, ngamsui punya ni. Mak saya pun, pernah lah sekali saya tanya. Saya kata kat mak saya, tolonglah telefon dia. Aku takkan telefon. Hang nak hang usaha sendiri. Keluarga saya macam tu. Mak saya satu sekolah dengan Awang tu.
Kan? Dengan apa nama YB Baling. Kerja sekali dulu. Saya suruh telefon. Dulu saya cakap, tolonglah member-member duk suruh kan. Saya kata, apa nama, tolonglah. Mak saya kata, no. I will not do for you. Kalau you nak something, you usaha sendiri. Saya takkan angkat telefon, nak telefon YB, anak saya nak kerja. No. Tu bukan style saya. This is not my principle. Mak saya kata. Mak saya kata dah saya. Padahal awang tu dengan mak saya ni. Satu sekolah, tuan. Dan saya pernah tak pi. Saya tanya mak saya, boleh tak bagi nombor telefon awang? No. I will not do that. Dia kata. Dia takkan buat benda tu. Dia ada prinsip lah hidup dia. Aku takkan bagi nombor telefon kat hang. Kan? Aku takkan bagi. Kecuali kalau hampir jumpa sendiri apa semua atas usaha hang tu, aku tak mau kata apa. Tapi aku ada prinsip yang jelas. Aku kalau hang nak berjaya, aku takkan guna kroni. Aku takkan guna kabel bawah tanah, kabel atas tanah. Kalau hang nak cari kerja, hang pergi cari sendiri. Mak saya punya prinsip. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tanyalah siapa hak kenal dengan orang tua saya. Kau tidak takkan saya duduk atas Harina Al-Gurun. Man, mak saya bukannya apa nama dalam plus, bukannya cleaner. Kan? Dia takkannya. Saya hantar resume kat dia. Hang nak minta kerja, ikut prosedur. Kalau plus kata ambil ujian, hang ambil ujian. Aku ada prinsip aku. Tu style mak saya latih saya. Dia takkan guna. Saya pun heran kalau ada orang nak guna api minta tolong sana, api tu minta tolong sini. No. Mak saya punya style cannot. Hang tak boleh. Satu sekolah, tuan-tuan tak saya pergi tanya awang. Dia kenuri adik saya dia mai. Tuan-tuan pergi tanya YB awang. Ada tak budak hak duk buat live ni, dia pergi jumpa dengan YB ke, ada telefon YB minta tolong saya kerja. Tak ada. Ada mak dia telefon kan, tak ada. Tak ada telefonnya, tuan-tuan. Apa nama curriculum vitae atau resume. Curriculum vitae ni lain. Dia cerita tentang apa nama tuan-tuan punya curriculum. Lah ni dah tak pakai dah resume. Syarikat luar negara dia pun tak pakai dah. Contoh macam saya minta sebelum ni Aziata, dia pun tak mahu dah, dia pun nak CV. Apa nama ni Agenta, dia pun tak mahu dah, dia pun nak CV. Resume dia pun tak mahu dah. Dulu kan kita duk buat resume, duk cerita kan, experience kerja apa segala macam, dia tak mahu. Lah ni semua curriculum vitae. Sekarang ni semua CV. Resume apa bala ni semua dia tak mahu dah. Dia nak tengok kita punya curriculum takat mana. Kalau kata kita ada curriculum yang mencapai dia punya ni, baru dia akan panggil untuk interview. Ni saya cerita ni, saya beritahu dalam live. Saya beritahu. Bukan kita tak ada, orang kata apa tak ada kenalan semua segala ni, duduk seorang-seorang, kita kenal. Assalamualaikum sahabat, rindu dengar suara bro. Muhammad Azrul Sani, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah berkenaan dengan kelayakan, tuan. Lah dah pukul berapa ni? Pukul 1.20. Okey, tuan. Boleh dah buat persediaan untuk sembahyang Zuhur, tuan. Okey, setakat tu saja, tuan. Jadi tuan-tuan ingatlah, kita selain ni, siapa yang nak beli minyak dap sebelum habis ni, tolong klik yang bawah tu. Tolong klik yang link yang bawah tu untuk dapatkan minyak dap. Dan tuan-tuan jangan lupa untuk buat laporan kepada parti. Buat laporan kepada parti-parti yang ada di dalam negara kita. Supaya kerajaan dapat ambil tindakan. Dan yang ketiganya adalah banyak lagi fik yang kaki ampuh fik dalam politik, yang pandai dibunuh dan yang haprak tak ada kelayakan dijulang macam hero. Bosan tengok fik. Bosan tengok fik, tengok apa nama mana dia? Tengok politik dalam JKK pun tahu, daripada pengurusi sampai AJK semua hampir bila organisasi dipimpin oleh orang yang tak layak. So keputusan yang dibuat selalu sampah. Macam Han cakap lah Fik, macam mana Malaysia negara maju, politik atas korup teruk, yang bawah lagi teruk dan menyesatkan. Yang paling sedih pengurusi JKK, pelanggan setia kedai mesin and sport Toto. Apa nama ni, itulah tuan-tuan. Sebab tu kita kena berjuang. Dan saya cakap tuan-tuan, kalau berlaku lantikan politik dalam kerajaan apa nama PN, saya cakap tuan-tuan, saya tidak akan mengundi. Saya tak pernah tinggal mengundi. PRU ke-13 yang mengundi, PRU ke-14 yang undi BN, PRU ke-15 jangan risau, saya tidak akan mengundi. Saya tidak akan mengundi mana-mana parti. Sebab apa? Buat apa saya nak mengundi? Buat apa saya nak mengundi? Untuk bagi orang yang tidak berkelayakan, apa nama menjadi apa nama duduk di tempat tu. Duduk di tempat yang tidak sepatutnya, dan akhirnya orang Melayu yang akan terjejah. Jadi saya takkan buat benda tu. Ni saya cakap dalam live terus terang. Sebab saya dah fed up. Saya dah fed up dengan apa nama dengan sistem yang macam ni. Dan bukan saya aja, saya kesian kepada rakan-rakan saya.